A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sidang penonton, terutama qaryah Masjid Kota Damansara yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengizinkan untuk kita terus hidup di muka bumi selepas mana kita sama-sama berjaya menyelesaikan kefarduan berpuasa di bulan Ramadan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita berhari raya walaupun dalam suasana PKP di fasa-fasa akhir Ramadan sehinggalah ke hari ini. Tetapi tetap orang beriman perlu berada pada kondisi bersyukur supaya kita boleh redha dan juga meneruskan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ganjaran dan hasil yang paling kekal sudah tentu bukan di muka bumi ini, sebaliknya kehidupan di akhirat nanti. Izinkan saya pada malam yang berbahagia ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan sidang penonton berkaitan perihal Yahudi menurut Al-Quran. Saya ingin mengajak kita semua dalam usaha memahami konflik yang berlaku di Palestin, walaupun kita akan sentiasa mahu mengikuti perkembangan semasa, tetapi selayaknya dan sebaiknya kita mengulang kaji ataupun memahami secara keseluruhan apa yang berlaku sejak bermulanya kehidupan para nabi yang dimulakan dengan Nabi Adam alaihissalam, seterusnya secara fokus melalui kaum Yahudi ini melalui kacamata Al-Quran, supaya apa yang kita akan sampaikan kepada umat, apa yang kita akan bicarakan mesti endingnya ataupun ucapan-ucapan kita akan dilapik melalui nas daripada Al-Quran dan juga daripada hadis dan juga pandangan para ulama berkaitan apa yang berlaku, bukan semata-mata sentimen kerana kita sedih, kerana kita kesian dengan sebab pembantaian yang berlaku. Baik, pada malam ini beberapa poin yang akan cuba saya kongsikan yang saya dah simpulkan melalui 1, 2, 3, 4, 5 poin. 5 poin yang saya kira untuk perkongsian pada malam ni lah. Yang pertama, kita akan cuba kongsikan sedikit tentang kaum yang paling dimurkai oleh Allah. Mengapa Yahudi menjadi kaum yang paling dimurkai oleh Allah? Kemudian yang kedua, beza di antara kalimah Yahudi dan Bani Israel di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana Yahudi menyeleweng kemudian mengeksploit akan nama Israel dan tokoh-tokoh yang soleh dalam kalangan Bani Israel. Dan yang keempat, mengapa Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Israel. Kemudian yang terakhir adalah tentang makna dua kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel merujuk kepada ayat 4 hingga 7 di dalam surah Al-Isra. Kita cuba perhalusi setakat mana yang boleh pada malam ini. Baik, yang pertama, bangsa Yahudi merupakan kaum yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan apa yang kita ulang-ulang pada setiap kali solat 5 waktu kita, bahkan dalam solat-solat sunat kita, dan kebanyakan aktiviti-aktiviti kita yang kita mulai dengan surah Al-Fatihah akan kita ulangi sebanyak-banyaknya tentang satu golongan yang disebutkan golongan yang dimurkai oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang engkau redai bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Para ulama
yang kita boleh refer dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir ataupun tafsir Al-Imam Tabari, tafsir ulama-ulama terdahulu, dan juga sepakat sehingga ke hari ini memaksudkan ghairil maghdub merujuk kepada al-Yahud dan juga ad-dhalin merujuk kepada an-Nasara. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, humul ladina fiqdu al-ilma fahum haimuna fi ad-dalalati la yahtaduna ila al-haqqi وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. Bahawa para ulama menyebutkan mereka ini dua golongan yang memang tidak memiliki hidayah untuk menunjukkan kepada jalan kebenaran, dan Al-Quran menggunakan lafaz la, iaitu yang menunjukkan bahawa mereka adalah jalan yang akan menuju kepada kerosakan. Itulah Yahudi dan Nasrani. Apabila disebutkan al-maghdub merujuk kepada mereka yang memiliki ilmu tetapi mereka meninggalkan pengamalan terhadap ilmu tersebut, maka ini adalah golongan yang istahaqqal ghadab, mereka layak untuk dimurkai. Ada pun kumpulan yang disebutkan sebagai ad-dhalin, mereka yang sesat ini, kanu qasidina syai'an lakinnahum la yahtaduna ila tariqi li'annahum lam ya'tu al-amru bil bab. Golongan yang sesat ini adalah mereka yang sebenarnya melakukan sesuatu bukanlah dengan niat asal mereka sehingga menyebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut, tetapi mereka didorong, mereka dihasut dan sebagainya, menyebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut. Tetapi para ulama menyebutkan walaupun ada perbezaan di antara al-maghdub dengan ad-dhalin, tetapi kedua-duanya merupakan golongan yang dimurkai oleh Allah. Bukan kita kata habis Kristian baiklah, tak. Tetap Kristian ataupun an-Nasara ini adalah golongan yang dimurkai oleh Allah, tetapi Al-Quran menjelaskan melalui penggunaan kalimahnya secara terperinci bahawa kerosakan yang berlaku di muka bumi ini adalah berpunca daripada tangan-tangan Yahudi. Kita akan sering kali dengar kan ucapan dalam kalangan kita bila berlaku apa-apa isu pun, ini mesti kerja Yahudi ni. Ni vaksin ni, ni mesti kerja Yahudi ni. Kita biasa dengar kan. Tetapi apa yang perlu kita pelajari daripada Al-Quran, walaupun disebutkan semua kejahatan itu dalangnya adalah Yahudi, tetapi Al-Quran sangat-sangat mendidik kita untuk cermat, untuk teliti, untuk perhalusi bahawa secara asasnya kejahatan di muka bumi ini semuanya ada campur tangan Yahudi, tetapi mestilah dijelaskan bagaimana faktanya, bagaimana ceritanya, sehingga benar-benar terbukti bahawa dia datang daripada mereka. Baik, itu penjelasan secara umum dan ringkas tentang tafsiran ghairil maghdubi alaihim, dan kita boleh merujuklah mana-mana tafsir, semuanya sepakat para ulama menjelaskan akan perihal Yahudi dan Nasrani. Sebab itu kita ulang-ulang siratal ladzina an'amta alaihim, supaya benar-benar kita meletakkan di dalam minda kita kerosakan, kejahatan, keburukan semuanya akan ada puncanya, dan puncanya itu dikembalikan kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi tidak boleh bermudah-mudah untuk kita menyandarkan tanpa kita memiliki maklumat dan pengetahuan. Baik, yang kedua tentang perbezaan di antara Yahudi dan Bani Israel di dalam Al-Quran. Perlu kita jelas. Yang pertama, ada tak perbezaan di antara Yahudi dan Bani Israel? Ya, sudah tentu ada. Apatah lagi kalau kita tambah lagi yang terbaru, Zionis, sudah tentu. Setiap daripada perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran itu memiliki konotasi dan maksud dia yang tersendiri, yang perlu kita fahami terlebih dahulu, kemudian barulah kita fahami dengan realiti pada hari ini. Baik, Bani Israel secara keseluruhan perbahasannya adalah merujuk kepada nasab keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub memiliki 12 orang anak, maka daripada 12 orang anak itulah bermulanya keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub dan keturunannya. Maka ini adalah mafhum secara asas
tentang apa yang dimaksudkan dengan Bani Israel, kerana Israel itu merupakan kata nama khas Ajam, iaitu perkataan yang bukan asal daripada perkataan bahasa Arab, kerana Bani Israel bukan daripada Arab, yang dinisbahkan kepada Nabi Yaqub. Israel adalah nama asal bagi Nabi Yaqub alaihissalam, walaupun ada juga pendapat yang menisbahkan Israel itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi yang dirajihkan oleh sebahagian besar para ulama, Israel adalah nama bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Maka akan ada perbahasan, perbincangan. Jadi tak bolehlah kita nak sebut Israel itu koyak Israel, akan hancur Israel, kerana Israel itu merujuk kepada nama Nabi. Jadi ini satu, kita kata, soalan yang baik, tetapi mesti difahami secara keseluruhan sehingga akhir. Jangan dibaca di peringkat awal sahaja dan tidak dihabiskan, difahamkan secara keseluruhan. Israel adalah merujuk kepada Nabi, nama Nabi Yaqub alaihissalam, tetapi hari ini apabila kita menyebutkan tentang Israel, kita merujuk kepada negara haram yang sedang cuba dibina oleh mereka, dan tidak ada pun dalam kalangan kita apabila menyebut Israel, koyak Israel dan sebagainya, hancur Israel, bahkan hancur Yahudi sekalipun, kesemuanya adalah merujuk kepada Israel dan Yahudi yang ada pada hari ini, kerosakan-kerosakan yang mereka lakukan. Seumpama orang yang bernama Muhammad, maka tak boleh kita kata Muhammad jahat dengan erti kata Muhammad itu kembali kepada Nabi Muhammad. Walhal Muhammad yang kita maksudkan adalah individu yang ada depan mata kita, ataupun individu yang sedang melakukan kerosakan tersebut. Baik, itu adalah poin awal tentang Bani Israel. Yang kedua, tentang Yahudi. Yahudi menurut pandangan Imam Raghib Al-Asfahani, bahawa Yahudi juga merupakan kalimah bukan Arab. Dan pandangan ini disokong oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dia ada menulis satu panduan penting buat kita, iaitu Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran, iaitu kamus tentang kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Quran. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi almarhum meletakkan susunan perkataan Yahudi bermula pada huruf ya di hujung-hujung dah. Ya kan perkataan paling akhir. Kalau nak cari perkataan Yahudi dalam Mu'jam Mufahras, kita tak perlu untuk cari perkataan asal dia, hada Yahudu, maka terus sahaja kita akan jumpa perkataan Yahudi. Bermaksud Yahudi bukan perkataan asal daripada bahasa Arab, seumpama kita faham hada Yahudu. Sebaliknya, kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ia adalah isim ajam ataupun isim ajam al-jamid. Memang asal dia adalah perkataan daripada perkataan bukan bahasa Arab. Maka itu akan memudahkan lagi untuk kita memahami tentang bagaimana realiti itu pada hari ini, tentang beza di antara Yahudi dan Bani Israel. Kalimah Bani Israel disebut sebanyak 41 kali di dalam Al-Quran. 41 kali. 41 kali ni banyaklah. Dan bukan semata-mata disusun dalam ayat-ayat Makkiyah, bahkan memiliki kedua-duanya di dalam ayat Makkiyah dan juga di dalam ayat Madaniyah. Kedua-duanya ada menceritakan tentang kisah Bani Israel, bermaksud ada yang Allah Ta'ala cerita kepada Nabi, kebanyakannya di fasa Mekah, dan ada juga ayat yang disebutkan di fasa Madinah. Kemudian boleh dikatakan daripada 41 ayat ataupun tempat berulangnya tentang Bani Israel ini adalah ayat yang mengandungi pengkisahan umat pada sebelum Nabi Musa hingga sebelum diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kalau kita buka Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Toha, ataupun surah-surah yang lain, apabila terjumpa saja perkataan Bani Israel, maka dia merujuk kepada cerita-cerita umat Islam pada zaman sejak daripada kalau mudahnya kita kata daripada zaman Nabi Yaqub
ataupun merujuk kepada sebelum kedatangan Nabi Musa alaihissalam sehinggalah kepada diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sehingga kepada zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka itu secara mudah. Bermaksud kalau nak detailnya kita tak ceritalah pada malam ni pendetailan tentang 41 perkataan ayat tersebut yang kita akan renteti, kita akan dapatkan kefahaman cerita pada zaman Nabi Musa, cerita pada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan cerita yang paling masyhur sudah tentulah cerita pada zaman Nabi Musa yang banyak chapter dia, banyak sangat chapter dia sebelum tenggelamnya Firaun, ketika mana di Bukit Tur Saina, ketika mana Nabi Musa memerintahkan untuk mereka masuk ke Palestin dan macam-macam lagi. Baik. Kemudian kalimah Yahudi disebut di dalam Al-Quran, perkataan Yahud, bukan hudna, bukan mushtaq daripada perkataan hada, tetapi kalimah Yahudi, al-Yahud, disebut sebanyak 8 kali. Al-Quran mengulangi kalimah Yahudi ada 8 kali. 8 kali itu kita boleh dapati sejak daripada awal lagi kan. Di antaranya surah Baqarah kan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kita akan ingat. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna alkitab. Itu contoh, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 112, walan tarda ankal yahud itu dalam surah Al-Imran ayat 67. Begitu juga ayat wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, itu dalam surah Al-Maidah ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Dan beberapa ayatnya semuanya ada 8 kali. Maka kita akan dapati daripada 41 kali kalimah Bani Israel dan juga 8 kali kalimah Yahudi ini, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi membuat kesimpulan. Ada 7 kesimpulan yang saya rangkumkan menjadi 4, bahawa ada 4 petunjuk mengapa disebut 41 kali tempat-tempatnya. Kemudian kalimah Yahudi itu apa cerita-ceritanya. Yang pertama, perbezaan antara Bani Israel dan Yahudi itu memang sangat-sangat jelas di dalam Al-Quran. Adalah suatu perkara yang salah kalau kita bermudah-mudah menyamakan Bani Israel itu Yahudi, Yahudi itu Bani Israel, kerana ada perbezaan yang besar di antara keduanya. Perbezaan itu adalah merujuk kepada keimanan dan golongan yang engkar. Kita kata Bani Israel itu golongan yang beriman, manakala Yahudi itu merujuk kepada golongan yang engkar, walaupun mereka asal daripada keturunan yang sama. Sebab itu Bani Israel itu ditekankan dia adalah merujuk kepada kaum dalam era yang lalu sejak zaman Nabi Yusuf dan berakhir dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dan selepas kedatangan Nabi Muhammad, bangsa ini Al-Quran menggelarkan mereka sebagai Yahudi. Jadi hikmah kenapa perlu ditukar daripada Bani Israel kepada Yahudi? Kenapa tak teruskan sahaja, kekalkan nama Bani Israel? Maka Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyebutkan ada 2 hikmah kenapa Al-Quran, kenapa Allah Ta'ala nak kita membezakan antara keduanya. Yang pertama, supaya membezakan generasi yang saleh dan para nabi yang beriman dengan Allah dan golongan yang muslim. Ini hikmah yang paling besar. Supaya kita faham bila kita sebut ya Bani Israel, kita tahu ini merujuk kepada orang-orang yang soleh. Tak semestinya para nabi. Walaupun nabi ramai dalam kalangan Bani Israel, tetapi orang soleh juga ramai. Jadi perlu kita fahami dalam peristiwa peperangan Talut dengan Jalut, kan ketika itu walaupun tentera Bani Israel ketika itu hampir 80,000 orang, tetapi akhirnya yang tinggal hanya 10 ke 12,000 ataupun ada yang kata kurang lagi daripada itu. Tetap yang taat kepada Nabi, yang taat kepada arahan Talut pada waktu itu masih lagi ribu, masih lagi bilangan yang besar, ramai. Termasuk orang soleh itu ramai, orang Islam pada waktu itu ramai. Maka apabila kita sebut
Bani Israel, kita akan bayangkan orang Islam terdahulu, pengikut para Nabi yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua, hikmah ditukar daripada Bani Israel kepada Yahudi adalah apabila mereka tidak lagi mengikut ajaran Nabi terdahulu, maka mereka juga tidak layak untuk mewarisi keturunannya. Kita tidak boleh menafikan kalau memang mereka keturunan Bani Israel, tak. Tetapi untuk claim, untuk declare bahawa mereka adalah generasi yang sama macam generasi dahulu, maka tak layak. Kerana apabila kita meneliti satu persatu cerita-cerita Bani Israel, cerita para Nabi, cerita Yahudi ini, kita akan dapati saranan para Nabi juga kepada kita apabila mengetahui orang Yahudi ini berpuasa pada hari Ashura. Kata Nabi apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih layak untuk mengakui akan Nabi Musa itu berbanding kalian. Kerana apa? Bukan kerana kami ini asal daripada Bani Israel, keturunan kamu, tetapi kami mewarisi perjuangan yang sama. Maka orang Islam, kita lebih berhak untuk claim, untuk mengaku kita menyayangi para Nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Dan kita lebih dekat dengan mereka kerana apa? Kita adalah orang Islam yang merenteti apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi dan juga umat Islam terdahulu. Maka itu klaim yang paling layak bagi kita, bukan klaim daripada Yahudi pada hari ini. Baik, itu adalah hikmah yang paling besar. Dan dalam banyak ayat, kalimah Bani Israel ditujukan kepada mereka yang beriman, maka boleh dikatakan sebelum hijrah lagi masih digelar Yahudi, masih digelar Bani Israel, manakala selepas hijrah digelar Yahudi. Ini juga satu pandangan yang boleh kita gazetkan menurut Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, bahawa apabila ada ayat-ayat yang juga masih lagi menyebutkan Bani Israel, dia merujuk di fasa Mekah itu masih lagi mereka Islam. Kita dengar kan ada sahabat-sahabat yang mereka dapat pengetahuan Islam itu daripada Yathrib, kerana diajar oleh rabai-rabai Yahudi, dan masa itu masih lagi mereka digelar sebagai Bani Israel. Tapi apabila Nabi berhijrah ke Madinah, ketika itu diitlakkan kepada mereka panggilan Yahudi, kerana sebelum Nabi sampai mereka berusaha menyampaikan kebenaran dan mereka suruh orang ikut namanya Ahmad, namanya Muhammad. Tapi bila Nabi betul-betul sampai di Madinah, mereka lah insan-insan, individu-individu yang akhirnya menolak ajaran Islam, hanya semata-mata Nabi Muhammad, bukan daripada kalangan Yahudi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Yahudi menyeleweng nama Israel, bahkan mereka mengeksploitasi nama Israel tersebut. Yang ni perlu kita faham, dan kita kena jelas kenapa klaim daripada Yahudi pada hari ini begitu dahsyat, bahawa mereka menyeleweng nama Israel. Orang Yahudi pada hari ini bersungguh-sungguh menzahirkan di dunia bahawa mereka adalah penerus kepada generasi asal daripada Nabi Yaqub ataupun Israel. Di dalam Al-Quran pun disebutkan, nahnu kami adalah kaum yang dikasihi oleh Allah. Kami adalah pilihan Allah. Sya'bullahil mukhtar. Kan mereka menganggap mereka itu mulia kerana bangsa. Padahal sebenarnya kalau kita tanya kenapa Allah Ta'ala melebihkan Bani Israel? Kenapa Allah Ta'ala melebihkan Bani Israel? Dalam surah Al-Baqarah ayat 47 dan juga ayat 122 kan, Allah Ta'ala sebutkan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kalian, dan aku lebihkan kalian di atas sekalian alam. Allah Ta'ala akui, aku lebihkan korang. Tapi para ulama bincangkan dan sebutkan kepada kita kenapa Bani Israel itu dilebihkan. Tidak ada sebab yang lain, kerana mereka mengimani akan risalah Islam. Mereka merujuk kepada orang yang mentaati Allah dan Rasul pada waktu itu.
Bermaksud hari ini pun sesiapa sahaja yang melebihkan Allah dan Rasul juga akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya kita, kita boleh mengaku kita umat Nabi Muhammad. Kalau tiba musim Maulidur Rasul, kan kita akan bincangkan seandainya Nabi berada bersama kita, iaitu kita tak sabar nak tengok Nabi, dan sudah tentu kalau Nabi ada pada hari ini, Nabi akan sedih. Cuma satu persoalan yang lebih kritikal, tanya kepada diri kita, kalau Nabi ada hari ini, tentang kita pun akan lawan Nabi. Na'udzubillah min zalik. Kita selalu bercita-cita, berangan-angan, kalaulah kita hidup zaman Nabi kan, mesti kita akan bersama-sama dengan Nabi. Kita pernah terfikir tak kalau kita hidup zaman Nabi, tentang kita geng Abu Jahal, geng Abu Lahab? Itu kekhawatiran yang perlu kita fikirkan bersama supaya tidak menjadi seumpama Bani Israel. Mereka tak habis-habis claim kami adalah bangsa yang terpilih. Allah yang cakap, bukan kami. Tetapi mereka tak sedar Allah Ta'ala mengiktiraf mereka kerana mereka mengikut Allah dan Rasul. Maka bahasa mudahnya, mafhum mukhalafahnya, mereka mulia kerana mengikut Allah dan Rasul, dan hari ini mereka menjadi hina kerana mereka sudah lagi tidak mengikut Allah dan Rasul. Tetapi tetaplah mereka masih lagi claim kamilah bangsa terpilih tersebut. Palestin adalah hak mereka, dan mereka tidak menamakannya sebagai Palestin, mereka mahu menamakannya sebagai Israel. Begitu juga mereka claim Nabi Daud yang juga daripada keturunan Bani Israel, dengan mereka lakarkan bintang the Star of David dalam bendera mereka, perlambangan bahawa mereka juga ada kaitan dengan Nabi Daud. Begitu juga mereka claim mereka nak bumi Palestin kerana mereka nak membina Haikal Sulaiman yang merujuk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahasa mereka juga dinamakan sebagai bahasa Ibrani. Sebahagian para ulama menyebutkan ia merujuk kepada perbuatan Nabi Ibrahim yang merentas bumi Iraq dan Syam dan akhirnya menetap di bumi Palestin. Al-Ibrani iaitu ubur, merentas. Bahkan hari ini juga kita mengetahui tentang perjanjian untuk merealisasikan kewujudan mereka pada tahun 2017 menggunakan terma The Abraham Accord, kan, the deal of the century, yang dimeterai perjanjian pada zaman Donald Trump, mereka namakan sebagai Abraham Accord, merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Klaim ini adalah klaim yang palsu. Mereka klaim, tetapi secara maklumat, secara data, secara dapatannya adalah dapatan yang berbeza dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Sebab tu kita akan merasakan terpanggil dan merasakan layaklah mereka disebut sebagai Al-Maghdub apabila kita meneliti di dalam Al-Quran akan kejahatan-kejahatan mereka. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyenaraikan di dalam Al-Quran lebih daripada 30 kerosakan-kerosakan, keganasan-keganasan, teror yang dilakukan oleh mereka sejak daripada dulu lagi. Banyak sangatlah, terlalu banyak. Jadi sebab itu ramainya para nabi dan juga orang soleh dalam keturunan mereka bukanlah menjadi satu klaim bahawa kita juga bersama mereka selagi mana kita tak ikut betul-betul ajaran tersebut. Kita macam tu jugalah. Kita boleh klaim saya umat Nabi Muhammad, tetapi persoalan yang lebih penting, adakah Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai pengikutnya? Klaim, semua orang boleh klaim, tetapi secara praktikal, secara realiti, ia bukanlah suatu perkara yang mudah. Dan tajuk yang terakhir yang kita akan kongsikan pada malam ini adalah berkaitan dengan ayat dalam surah surah Al-Isra, daripada ayat yang keempat sehingga ayat ketujuh, yang biasa kita bincangkan dalam peristiwa Isra Mi'raj hanya ayat pertama sahaja. Tetapi kalau kita renteti pada ayat yang keempat hingga ayat ketujuh, ada perbahasan yang agak menarik. Dan semua ini yang saya kongsikan pada malam ini memang saya ambil daripada pandangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam beberapa kitab. Yang pertama, Syakhsiyatul Yahudiyah min Khilalil Quran, Tarikh, Wasimat wa Masir. Kepribadian ataupun kita kata perilaku Yahudi daripada petunjuk Al-Quran, sama ada daripada sejarah, ciri-ciri dan juga perjalanan mereka, pengkisahan mereka. Dan satu lagi Qadiyatul Palestiniyah, perihal Palestin menurut Al-Quran.
ada satu perbahasan yang menarik tentang ayat ini, iaitu tentang dua kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang keempat, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi ini dua kali. Dan pasti akan menyombongkan diri dengan terlalu angkuh. Ayat ini, kalau kita teliti ataupun kita merujuk kepada tafsir ulama-ulama terdahulu, sama ada kita tengok Ibnu Katsir, Imam Tabari dan lain-lain, kita akan dapati sebahagian daripada mereka mentafsirkan ayat ini merujuk kepada kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel pada zaman dahulu. Bermaksud sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang kelima, fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila tiba saat hukuman terhadap kejahatan yang pertama, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang gagah perkasa, lalu mereka bermaharajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang terlaksana. Agak menarik pandangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi apabila membincangkan ayat ini. Kalau menurut tafsiran terdahulu, kerosakan Bani Israel, kemudian akhirnya Allah Ta'ala menimpakan bala kepada mereka, dengan mereka pula yang dijajah. Kita akan pernah dengar cerita pasal Bukhtanasar ataupun Nebuchadnezzar yang merampas bumi Palestin dan menghalau Bani Israel daripada sana. Itu adalah di antara tafsiran yang menjelaskan bahawa kerosakan yang mereka buat, akhirnya mereka ditimpakan bala bencana. Kemudian yang kedua, mereka melakukan kerosakan lagi, kemudian Allah Ta'ala hantarkan pula Rom yang menjajah mereka. Ini tafsiran yang masyhurlah, yang kita tahu kebanyakan kita. Tetapi apabila Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi merujuk kepada ayat ini, ba'asna alaikum ibadan lana, kami akan hantarkan kepada kalian ibadan lana, hamba-hamba kami. Hamba-hamba kami ini, perkataan ibad ini Allah Ta'ala hanya guna merujuk kepada satu makna yang sangat dekat dengan Tuhan. Ayat pertama kan, subhanalladzi asra bi'abdihi. Bila Allah Ta'ala menggunakan kalimah bi'abdihi, bermaksud dia maksud yang baik. Jadi bagaimana kerosakan Bani Israel, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar Bukhtanasar, Allah Ta'ala hantar Rom, adakah mereka itu layak disebut sebagai ibadan lana? Maka ini yang menjadi kritikan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kita tidaklah menolak pandangan lama, dia tak ada masalah. Tapi kritikan Dr. Salah untuk melihat dengan realiti pada hari ini, kerana kita tak hidup zaman dahulu, sedangkan kerosakan-kerosakan Bani Israel ataupun kerosakan Yahudi itu masih lagi berterusan sampai hari ini. Maka kata Dr. Salah, ayat ini adalah bermaksud dua kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerosakan yang pertama merujuk kepada kerosakan di Yathrib, iaitu sebelum kedatangan Nabi ke Madinah. Di Yathrib itu, kalau kita baca sejarah, yang merosakkan Yathrib bukan Arab, bukan Aus dan Khazraj, tetapi apabila Yahudi ataupun Bani Israel ini mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil akan adanya Nabi akhir zaman yang akan muncul di kawasan sekitar itu, maka mereka membuat telahan Nabi akan muncul di Yathrib, tapi Nabi lahir di Mekah. Maka mereka duduk di sana, dan sepanjang mereka duduk di sana, mereka melakukan kerosakan. Mereka melaga-lagakan Aus dan Khazraj, mereka melaksanakan perniagaan secara ribawi, dan macam-macam lagi kerosakan yang mereka buat di bumi Yathrib. Sebab itu kalau orang mengatakan bumi Yathrib itu baik sebelum kedatangan Nabi, bermaksud mereka tak membaca sejarah dengan teliti lah. Di Yathrib, kota yang sangat-sangat teruk. Tetapi apabila datangnya Nabi SAW, maka Nabi lah yang membetulkan kerosakan mereka.
Sebab itu apabila merujuk kepada ibadan lana, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mentafsirkan ibadan lana ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mengalahkan Yahudi dalam perang Khaybar. Ini tafsiran yang kita kata contemporary. Kita tidak menolak tafsiran-tafsiran yang lama, tetapi untuk kita memahami dengan lebih lekat Al-Quran, maka ini tafsiran Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ulama daripada Jordan yang memang sudah menulis sekian lama menyebutkan tentang perihal ini. Maka dalam perang Khaybar itu boleh sama-sama kita perhalusilah cerita bagaimana para sahabat mereka menentang Yahudi pada perang Khaybar. Sebab itu dikatakan kami hamba-hamba kami yang gagah perkasa, lalu mereka bermaharajalah di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kana wa'dan maf'ula. Baik. Kemudian bila disebutkan pada ayat yang ke-6, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwal. Waalaikumsalam Ros Yusuh. Ahlan. Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadna bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, serta kami jadikan kamu kumpulan yang lebih besar. Maka tiba kerosakan yang kedua. Maka kerosakan yang kedua ini, kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ia berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata selepas daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, selepas daripada itulah akhirnya Yahudi ini menjadi kuat semula. Kalau kita baca dalam ayat ini, kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Mengalahkan mereka itu umat Islam. Kalau kita baca rentetan hari ini, banyak dalam sejarah Israel berperang dengan Islam, kan, perang 1948, 1967, 1973, dan perang terbaru, perang 11 hari, kan. Jadi kesemua perangan ini, adakah kita boleh menyebutkan Israel telah kalah? Tak, Israel belum kalah lagi. 24 jam, tak sampai 24 jam genjatan senjata dah mereka dah buat macam-macam lagi kerosakan. Sebab tu dalam ayat ni kita akan dapati, kami berikan kamu dengan harta kekayaan. Sekarang ni siapa yang paling kaya dalam dunia? Kalau tidak Yahudi, bank siapa punya? Kan? Segala macam produk, Facebook siapa punya, kan? Kita kata Allah Ta'ala beri kepada mereka harta kekayaan dan anak-anak. Yahudi sebelum daripada ni tak ramai bertebaran, tapi akhirnya mereka kembali ke bumi Palestin ataupun ke Israel, yang mereka bentuk hari ini. Mereka semakin ramai. Saya tak ingat dalam perang 1948 ke 19 yang perang 6 hari yang Arab kalah itu, disebutkan dalam tahun itu populasi Yahudi bertambah 4 kali ganda. Mereka seronok dengan kekalahan bangsa Arab, akhirnya mereka beranak ramai-ramai. Maksudnya seronok. Allah Ta'ala beri kepada mereka beranak pinak dengan banyak, dan yang paling penting, wa ja'alnakum aktsara nafira, kami jadikan kau kumpulan yang dapat banyak sokongan. Siapa yang sokong Israel? US. Walaupun hari ini kita lihat masyarakat bersama-sama dengan Palestin, tetapi tidak pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin US, pemimpin Mesir, pemimpin UAE, Filipina, yang sekitar Asia Barat itu lagilah. Sebahagian daripada mereka melalui normalisasi bahawa mereka mendukung Israel. Maka ini adalah satu tafsiran yang kita kata memudahkan untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian pada ayat yang ketujuh, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa iza jaa wa'dul akhirati liyausu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tasbira. Jika kamu berbuat baik, kamu membuat kebaikan untuk dirimu sendiri, dan jika kamu membuat kejahatan, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan pada ayat fa iza jaa wa'dul akhirah,
apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua. Ini kita kira pengakhiran Yahudi. Kami bangkitkan musuhmu untuk mendukacitakan kamu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana mereka memasukinya kali pertama, dan mereka membinasakan apa sahaja yang mereka kuasai. Maka ini yang kita kata, adakah baru ni peperangan sebelah hari Gaza menang? Ya, menang. Tapi adakah menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Kita kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Belum sampai masanya. Dan ayat ini juga ditafsirkan pada ayat yang ke-104. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil uskunul arda fa iza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, nescaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Suatu penjelasan yang tuntas tetapi memerlukan kesabaran untuk memahaminya, bahawa memang sungguh-sungguh Allah Ta'ala ceritakan bahawa Bani Israel ataupun Yahudi, akhir zaman mereka akan datang ramai-ramai ke bumi Palestin, dan ketika itulah kerosakan kedua yang melakukan yang sedang kita rasai hari ini akan dihabiskan oleh umat Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tafsiran ayat keempat, ibadan lana, hamba-hamba kami. Pada zaman kerosakan yang pertama merujuk kepada para sahabat, kerosakan yang kedua kita doakan kita juga termasuk dalam kalangan umat tersebut. Jadi saya kira inilah sedikit sebanyak perkongsian yang boleh saya sampaikan. Semoga kita termasuk dalam kalangan hamba yang berterusanlah untuk kita meneliti, mengkaji Al-Quran. Hari ini mungkin kita ikuti cerita Palestin kerana dia sedang berlaku peperangan. Tapi apabila tidak berlaku peperangan yang besar, sedangkan pembunuhan-pembunuhan itu berlaku hari-hari, dikhawatiri akhirnya kita tenggelam dan kita tak ikut dah perkembangan kepada mereka. Akhirnya kita hanya mengikuti perkembangan bila kita nak sahaja. Sedangkan perkembangan Palestin ni selayaknya kita ambil maklumat itu daripada masa ke semasa. Ada isu yang besar ataupun tidak, tetap dia masih lagi menjadi isu kerana bumi Palestin sejak daripada selepas Salahuddin Al-Ayyubi sehingga ke hari ini belum lagi kembali ke tangan umat Islam. Moga Allah Ta'ala rahmati kita. Moga Allah berkati apa yang saya kongsikan pada hari ini. Semoga kita beroleh manfaat, dan saya minta maaf di atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi menonton.